Okey, alhamdulillah dapat juga bersiaran ya. Okey, sebab line ni. Boleh dengar suara saya? Boleh nampak nota yang saya paparkan? Boleh Ustaz, nampak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Boleh dapat nota tak? Okey, kita terus mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini pertemuan kita buat kali yang ke-9, siri yang ke-9, kita membicarakan tentang kisah yang paling banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Semoga kisah ini memberikan kita banyak manfaat, memberikan kita banyak teladan. Kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah yang benar. Kita semua dapat mengukuhkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul yang Allah utuskan seperti mana Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita sambung untuk siri yang ke-9. Jadi saya telah edarkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan di beberapa grup WhatsApp dan juga di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi rakan-rakan yang tidak mendapat nota, nanti tolong rakan-rakan yang mengetahui maklumat link akademi dan sebagainya, tolong kongsikan kepada rakan-rakan di FB dan di mana-mana grup WhatsApp supaya memudahkan untuk kita belajar, kerana nota ini banyak membantu kita untuk kita untuk kita memudahkan kita mendapat maklumat. Baik, kita teruskan dengan siri ke-9. Siri yang ke-9 ni sebenarnya adalah kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam pada fasa yang kedua. Okey, fasa kedua bermakna adalah fasa yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam menerima wahyu daripada Allah, ataupun bagaimana Nabi Allah Musa dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul. Jadi fasa yang kedua ini ia berada ataupun maklumat itu dia terletak pada 3 surah yang utama di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Taha ayat 9 hingga 23, suratul Namli ayat 7 sampai 12, begitu juga suratul Qasas ayat 29 sehingga 32. Okey, maklumat tentang ketiga-tiga surah tersebut sebenarnya telah kita bicarakan pada minggu lepas pada hari Khamis. Jadi sesiapa yang dia terlepas ataupun dia tidak sempat mengikuti pengisian siri 8, jadi saya anjurkan kepada tuan-tuan dan puan supaya lihat semula rakaman yang berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti tengok pada tajuk rakaman tu, kronologi kisah Nabi Allah Musa siri nombor 8. Kerana pada malam ni saya tidak akan mengulang semula, tetapi sedikit sebanyak saya akan mengulang, tapi tidaklah secara terperinci seperti mana pada siri yang ke-8. Malam ni kita nak memperincikan beberapa perkara yang ada pasal yang kedua. InsyaAllah kita nak melihat apakah di antara ibrah pengajaran yang boleh kita ambil. Lepas tu kita malam ni kita nak analisis beberapa ayat-ayat yang terkandung dalam surah Taha dan surah-surah yang lain untuk kita mendalami lagi maklumat
yang Allah sebut pada fasa yang kedua. Okay. Sebelum tu saya sebutkan ringkasan dia. Okay. Ringkasan kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay. Kalau kita lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ini, seperti nota yang dipaparkan, okay, permulaannya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam pada fasa kedua, beliau telah keluar daripada Madian. Okay, Madian ni adalah tempat Nabi Allah Musa, dia berada di sana selama 10 tahun. Ini kita telah ulas pada fasa yang pertama. Kemudian dia pergi menuju ke Mesir bersama dengan isterinya. Okay, ada yang bertanya soalan, adakah dia pergi balik ke Mesir tu hanya bersama isterinya? Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam Al-Quran Allah menyebut bersama keluarganya, maka sudah pasti isterinya. Tetapi adakah dia bersama juga dengan anak-anaknya? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada maklumat untuk jawapan adakah dia keluar di waktu dia nak berjalan ke Mesir tu, dia dengan anak-anak dia juga ke? Wallahu ta'ala. Yang tu saya tidak ada apa-apa maklumat. Quran tidak menyebutkan, hadis juga tidak menyebutkan. Jadi jawapan yang paling selamat, jawapan yang sebab Allah tidak cerita, maka saya tak dapat nak ceritakan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi ketika dia keluar itu adalah pada waktu malam dan ketika itu sejuk. Macam mana kita tahu dia keluar pada waktu malam? Macam mana kita tahu dia keluar pada waktu itu waktu yang sangat sejuk? Kerana beliau berusaha untuk kerana beliau melihat ada api. Api itu dia nampak dari jauh, iaitu berada di Wadi Tua. Dia berada di lembah Tua. Tua. Jadi untuk tahu ayat tentang Wadi Tua, kena lihat pada 3 surah yang telah saya sebutkan tadi. Ada satu lembah namanya adalah Wadi Tua. Itu pada surah ada pada surah dalam surah Taha bil Wadil Muqaddas itu. Okay, kita lihat terlebih dahulu lokasi dia, peta dia. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cuba juga berusaha mencari maklumat tersebut, tetapi saya boleh dapati di Google. Wallahu a'lam, nak pasti benar tak benar, wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita tengok pada Google ni, okey, cuba kita lihat gambar ni baik-baik. Okey, kita lihat yang kan ada nombor 1, 2, 3 dan nombor 4 kan. Kalau kita lihat yang bulatan merah, yang bernombor 1 tulisan di hitam. Kena tengok tulisan 1 yang berbulat, yang warna merah tu, ini adalah Gunung Tursina. Ini adalah Gunung Tursina. Sebelah kanan Gunung Tursina itu ada satu lembah, dia panggil lembah Tua. Itu kita sebut tadi tu, Bil Wadil Muqaddas Tua. Ni kalau tengok nombor 4 ni kat situlah lembah dia. Dia panggil lembah Tua. Dia bersebelahan dengan Gunung Tursina. Maklumat tentang Gunung Tursina bersebelahan dengan Bilwadil Muqaddas Tua, lembah Tua, kena rujuk pada Suratul Qasas. Kita dah sebut pada minggu lepas. Dalam Suratul Qasas kita akan dapat maklumat yang detail di mana Nabi Allah Musa melihat api. Okey, kalau kita lihat yang gambar nombor 3. Okey, gambar nombor 3 yang bulatan biru ni, di sebelah kanan lembah Tua itu, di kotak yang warna biru inilah yang Nabi Allah Musa dia telah diseru. Dia telah berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suara itu didatang daripada sebelah kanan lembah Tua pada arah pokok. Ini maklumat dia. Okey, kedua-dua tempat ini sama ada Gunung Tursina ataupun lembah Tua, Wadi Tua, yang disebut dalam Quran sebagai Buqa'atul Mubarakah, tempat yang dilimpahi berkat. Okay. Wallahu ta'ala alam bagaimana dengan peta ini.
Jadi itu untuk gambaran supaya tuan nampak bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. So maklumat ni kena ambil daripada 3 surah yang telah pun kita bacakan. Okey. Lepas tu kalau tengok gambar yang satu lagi ni, kita nampak kan yang kuning bulat putih ni, itulah Gunung Tursina. Sebelah kanan Gunung Tursina tu dia ada Wadil Muqaddasi Tua yang anak panah berwarna hitam. Okay? Maka dia duduk bersebelahan. Di Wadil Muqaddasi Tua inilah Nabi Allah Musa dia melihat api ketika mana dia berjalan dengan isterinya pada waktu malam. Okey, itu telah kita ulas pada minggu lepas. Okey. Okey. Ketika Nabi Allah Musa dia melihat api di wadi. Wadi itu lembah. Tua ni adalah nama lembah tersebut. Yang Tua ini dengan dia duduk sebelah kepada Bukit Tursina seperti mana ayat dalam surah Al-Qasas. Okey. Ni saya ringkaskan sebab nanti kalau saya cerita panjang nanti ulang balik yang minggu lepas. Okey. Ketika mana dia nampak api di Wadi Tua, kita telah sebut beliau telah berpesan kepada ahli keluarganya iaitu isterinya supaya berada di situ kerana dia nak pergi dekat tempat dia nampak api tu. Dan kita tahu kenapa Nabi Allah Musa dia ingin pergi ke tempat dia nampak cahaya api tu kerana ada 2 sebab. Sebab pertama, kerana beliau dengan isterinya telah tersesat jalan pada waktu malam. Maka apabila melihat cahaya seperti api, maka beliau nak ke sana adalah untuk mencari khabar. Kita dah jumpa, kita dah ulas pada minggu lepas. Nabi Allah Musa dia sebut kat isteri dia, moga-moga dia dapat khabar. Khabar tu untuk apa? Untuk mendapat petunjuk macam mana jalan nak balik ke Mesir. Sebab di api tu mungkin ada orang. Ataupun kalau tak dapat khabar, api tu sendiri boleh digunakan untuk untuk memanaskan badan ketika mana udaranya sangat-sangat dingin dan sangat sejuk. Okey, tetapi yang dia jumpa api tu rupa-rupanya api apa? Cahaya apa? Kita akan ulas sekejap lagi. Lepas tu Nabi Allah Musa alaihi salam dia pun sampailah kat lembah Tua. Ketika dia sampai dekat lembah Tua itu, kita telah baca pada ayat sebelum ini, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Allah Musa supaya dia mencabut kasutnya. Kasut yang dia pakai itu, Allah Ta'ala minta dia tanggalkan ketika dia sampai dekat lembah Tua tadi. Okey, dalam nota, saya telah letakkan pada ayat yang minggu lepas kita dah belajar, para ulama mereka berbeza pandangan. Kenapa Nabi Allah Musa dia menanggalkan kasut dia? Kalau nak tahu jawapan tu nanti ada dekat nota yang minggu yang seri 8, saya ada letakkan di sini. Okay, dan nota tu ada semua kat situ. Nanti tengok je kat sana. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kenapa dia mencabut kasut dia? Dalam tafsir Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari membawa 2 pendapat sahaja. Dia kata ada ulama kata kerana kasut dia bernajis, sebab tu dia kena tanggal. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan bukan sebab kasut dia bernajis, tetapi sebab tempat itu berkat, maka Allah Ta'ala nak Nabi Allah Musa tu dapat berkat di tempat itu supaya kaki dia menyentuh ke tempat tersebut, supaya dia tidak berlapik dengan kasut kulit dia tu, maka tanggalkan kasut dia. Biar tempat itu kena sentuh pada kaki dia tu. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Tabari. Beliau mengatakan pendapat kedua inilah yang paling arjah sekali. Yang paling tepat kata Al-Imam Al-Tabari rahimahullahu ta'ala alaih. Maklumat ini saya tidak sebut pada minggu lepas. Kerana saya nak cerita bagi habis dulu kerana pada siri inilah untuk kita perincikan beberapa maklumat yang perlu kita perincikan. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey,
Kemudian pada kronologi tadi tu, pada pada yang gambar flowchart tadi, kemudian selepas dia tanggulkan kasut dia, maka kita tahu Allah telah memperkenalkan diri dia. Kita tahu kan Allah Ta'ala mengatakan Allah tu adalah Tuhan dia. Kita dah belajar pada siri yang ke-8. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan beberapa pesanan kepada Nabi Allah Musa, yang mana Allah Ta'ala berkata-kata kepada Musa secara direct, secara langsung. Memang suara Allah tu didengari oleh Nabi Allah Musa, tetapi suara itu dia datang daripada arah pokok yang ada dekat sebelah kanan lembah tua yang kita nampak pada peta tadi. Rupa-rupanya cahaya yang Nabi Allah Musa ingat api tu, rupa-rupanya cahaya itu sebenarnya adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang daripada arah pokok. Rupanya cahaya, diingat api, rupanya cahaya yang terang benderang tu rupanya adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun menyampaikan wahyu kepada Musa. Allah Ta'ala kata kepada Musa, Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat yang dia bawa. Ini kita telah minggu lepas. Nabi Allah Musa, dia pegang tongkat tu daripada sebelah, daripada kandu dipergi. Kemudian Nabi Allah Musa pun melemparlah tongkat dia, akhirnya jadi ular, kemudian elok balik, kembali pada asal tongkat tu. Kemudian ia untuk menepikkan tangannya kepada ketiak beliau melalui celahan baju beting dekat saya punya cek ni. Cek tu nama Cik Fadli, tak tahu siapa kat situ tu. Jadi saya minta jangan conteng. Okey, tak apa anak-anak ni kadang-kadang. Okey, jelas dua ni. Okey, lepas habislah daripada dia dapat dua mukjizat ni, yang tongkat dengan mukjizat tangan keluar cahaya ni, maka tamatlah kisah Nabi Allah Musa pada fasa yang kedua. Kita berhenti dekat situ. Okey. Kemudian mari kita perincikan. Ini perincian dia yang kita nak ambil ibrah dia. Ini sebenarnya maklumat sama je, cuma saya buat ringkasan kerana kita nak ambil ibrah dia. Okey, waktu Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa, okey, kan Allah memperkenalkan diri dia. Dia itu adalah Tuhan. Okey. Apakah ucapan, apakah perkataan yang paling utama ataupun apakah pesanan yang paling utama yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa? Kita tahu yang pertama, Allah Ta'ala memberitahu kepada Musa dari sudut keesaan Allah. Okey, kita tahu sebelum ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Musa, Allah Ta'ala itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan melain melainkan dia. Maka sembahlah dia. Maknanya, yang awal-awal Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah adalah Allah menyebut tentang isu tauhid.
Sekejap ya, saya punya Zoom saya ni dia malam ni dia tak sihat. Dia sakit. Zoom. Qadarullah. Dia tadi waktu nak mula untuk start pun dia dah macam tak nak. Tapi tak apa, qadarullah, takdir Allah. Okey, mungkin sebab kisah Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Zoom ni pun dia rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf ya daripada pihak saya tentang kalau terputus-putus ke, kejap ada, kejap tak ada talian sebab wallahu taala alam. Saya pun tidak tahu sebab dan musabab dia. Kenapa Zoom malam ni dia meragam ya. Semuanya sudah suratan takdir Allah. Okey. Ini yang pertama. Okey, kita dapat ibrah rupa-rupanya Nabi Allah Musa ni beliau dikenalkan oleh Allah tentang ketauhidan. Pesanan Allah yang pertama adalah mengisahkan Allah. Macam itulah nabi-nabi yang lain. Perkara yang pertama mereka dapat mereka belajar adalah tentang ketauhidan, mengisahkan Allah. Kena sembah Allah, kena beribadat kepada Allah. Lepas tu pada ayat yang kita dah belajar pada 3 surah pada siri ke-8 tu, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah ini Rabb sekalian alam, Rabbul Alamin. Kenapa Allah kata dia Rabb sekalian alam? Rabb sekalian alam ni merupakan kepada dalil kenapa Allah itu Esa. Kan Allah Ta'ala kata dia ini adalah Allah la ilaha illa ana fa'budni kan. Allah bagi tahu kenapa dia itu layak disembah. Maka Allah memberikan jawapan kerana dialah yang menguruskan sekalian alam, Rabb sekalian alam. Lepas tu Allah juga menyebutkan dia itu apa? Dia itu adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Allah tu dia sekalian alam, macam mana dia mentadbir sekalian alam? Allah Ta'ala mengatakan dia itu adalah Al-Hakim. Ini telah kita baca. Okey, kemudian setelah Allah menerangkan isu tauhid, isu akidah, isu mengesahkan Allah, setelah Allah memperkenalkan diri dia tu siapa, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk dia menunaikan ibadat salat. Wa aqimus salata li zikri. Allah mengatakan, Musa, dirikanlah salat sebagai tanda ingat kepada Allah. Jadi, kita dapat belajar, rupa-rupanya salat ni merupakan ibadat yang orang-orang yang terdahulu. Bukan ibadat solat tu hanya difardukan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ibadat solat ni ibadat yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Maknanya kita belajar rupa-rupanya solat ini merupakan pesanan yang utama setelah Allah menyebut tentang isu tauhid. Jadi maknanya dalam hidup kita ni kalau tak solat ni bermasalah, merupakan satu perkara yang sangat berat. Sebab kalau kita belajar lepas Allah Ta'ala sebut tentang tauhid, Allah perintahkan Nabi Musa supaya solat. Kenapa? Kerana solat ini merupakan tanda orang itu ingat pada Allah. Kalau tak solat, maknanya orang itu tak ingat pada Allah. Solat maknanya dia Allah. Kita boleh temu ayat ni pada surah Taha. Tengok gandingan dia kan. Maknanya solat, kenapa tak sebut puasa ke Musa kan, tapi kenapa solat? Menunjukkan solat ini merupakan ibadat yang sangat besar di dalam Islam, termasuklah pada perintah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu Allah Ta'ala ingatkan Nabi Musa tentang kedatangan hari kiamat. Kedatangan hari kiamat. Allah ingatkan Nabi Musa tentang hari kiamat. Maklumat ni banyak pada surah Taha, kita dah belajar dah. Menunjukkan kepada kita bahawa maknanya mengingati hari akhirat ni juga merupakan satu perkara yang besar dalam rukun iman. Kenapa Allah ingatkan hari akhirat? Kerana hari akhirat ni lah sebenarnya tempat untuk kita kembali. Untuk kita hidup selama-lamanya adalah di hari akhirat.
di hari akhirat ini adalah tempat Allah membalas apa yang kita buat masa hidup ni. Jadi pentingnya tentang hari akhirat. Kalau kita tengok 3 perkara tu kan, keesaan Allah, solat, hari akhirat ni, sama tak maklumat tu macam permulaan surah Al-Baqarah? Sama kan? Kalau kita buka surah Al-Baqarah pada ayat nombor 2, ayat nombor 3 sampai 5 ayat lah pertama Al-Baqarah, kita jumpa maklumat yang sama. Beriman kepada perkara gaib, lepas tu solat, lepas tu menginfakkan harta, lepas tu meyakini hari akhirat. Sama je. Sebab meyakini hari akhirat ni dia memberi kesan kepada kehidupan manusia. Kalau manusia tak percaya akhirat, habis. Maka dia akan hidup ni sesuka hati dia. Dia boleh, tapi kalau orang dia fikir akhirat tu ada, akhirat tu akan datang, akhirat tu dekat, maka hidupnya akan berubah. Okey. Kemudian satu lagi maklumat kita belajar, Nabi Allah Ta'ala mengingatkan Musa, Allah mengingatkan Musa awal-awal lagi. Allah bagi tahu waktu di situ, Allah bagi tahu awal-awal yang dia akan bertembung. Dia akan menghadapi orang-orang yang tidak mahu beriman. Orang-orang yang akan mengikut hawa nafsu. Maknanya sebelum Nabi Musa diperintahkan jumpa Firaun lagi, Allah dah bagi tahu awal-awal kepada dia akan menghadapi satu kumpulan yang berlawanan dengan orang yang mengesahkan Allah, orang yang tidak salat, orang yang tidak yakin adanya hari kiamat. Bahkan orang itu dia mengikut hawa nafsu. Antaranya siapa? Firaun. Nanti kita belajar pada fasa nombor 3. Firaun, dia tidak ada bab nombor 1, dia tidak mengesahkan Allah. Bahkan dia mengaku diri dia itu adalah Tuhan. Okey, habis tentang maklumat ini. Jadi kita teruskan dengan maklumat berikutnya, isu tentang Nabi Musa Nabi Allah Musa ni dia direct dengan Allah. Tak dengar Ustaz. Dia tak dengar. Dengar suara saya, dengar ke tak dengar ni? Dengar ke tak dengar? Sekarang Putus. tadi terputus. Putus. Malah timbul. Mohon maklum malas ni. Saya pun tak tahu kenapa dia putus. Putus tak dengar. Okey. Apa? Okey, dia adalah Rasul yang istimewa yang kalau kita baca dalam suratul Nisa. Okey, kita ambil ayat 1 Nisa. Allah mengatakan bahawa Nabi Musa ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berfirman sebagai Rasul yang dia menerima wahyu tanpa melalui perantaraan malaikat. Special Nabi Allah Musa. Okey, sebab itu Nabi Musa dikenali sebagai Rasul yang berkata-kata dengan Allah. Seperti mana kita belajar. Okey, dapat maklumat tersebut. Okey, kita akan lanjutkan lagi. Okey. Di dalam Al-Quran, apa yang Nabi Musa dapat ni, cara dia mendengar katakan hijab, apa Nabi Musa dengar daripada arah pokok tadi tu sebenarnya merupakan salah satu cara
dari pada cara-cara lain syura, ayat wahyu ni Allah Ta'ala turunkan. Kalau kita tengok pada surah Syura, Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يَشَاءُ. Okey, Allah kata layak bagi mana-mana manusia untuk Allah berbicara dengannya. Okey, maksudnya hanya manusia yang dia dapat wahyu saja. Dia itu melalui jalan wahyu saja. Tanpa wahyu tidak boleh. Maknanya Rasul sajalah yang boleh berbicara dengan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala terangkan. Antara wahyu itu ada yang dapat dari. Okay, sekejap. Saya punya internet ni dia agak macam ni kejap. Saya tukar sekejap saja. Alright, alhamdulillah. Moga-moga talent ini baik sikit. Okey. Okey, saya lanjutkan boleh? Okey, boleh dengar suara saya jelas? Boleh, jelas. Okey, jelas. Minta maaf tadi saya pakai satu line lagi. Ini satu line yang satu lagi. Okey. Tak apa. Pelan-pelan. Mohon maaf atas kelemahan Unify. Allah Ta'ala. Okey, kita lanjutkan. Okey, malam ni kita belajar tentang wahyu. Selama ni mungkin kita tak tahu sangat tentang wahyu ini secara lanjut bagaimana. Tapi kalau kita baca ayat ni, Allah bagi tahu. Yang hanya berbicara dengan Allah, dia Rasul je. Allah Ta'ala tidak berbicara dengan manusia yang biasa. Mereka dengan wahyu. Lepas tu Allah terangkan. Wahyu tu ada yang dapat dari belakang tabir. Belakang tabir tu hijab lah. Wara'i hijabin. Nampak tak tulisan warna merah tu? Wara'i hijabin. Belakang tabir tu maksudnya hijab. Ataupun ada yang dapat wahyu dengan Allah hantar utusan. Maksudnya siapa? Allah hantar Jibril. Berdasarkan ayat ni, ada yang dapat wahyu, dia terus berbicara langsung dengan Allah di sebalik tabir. Ada yang dapat wahyu dengan Allah hantar malaikat. Jadi, kisah Nabi Musa ni yang mana satu? Dia dapat wahyu dari Allah daripada wara'i hijabin ke? Dia dapat wahyu daripada ada malaikat yang dihantar oleh Allah. Maka jawapannya dia dapat di belakang tabir. Tabir itu maksudnya dia berkata terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabir hijab yang Nabi Allah Musa dapat tu, itulah kita sebut pada minggu lepas tu. Yang dia nampak cahaya taduk, ya cahaya pada arah pokok tu. Itulah tabir dia. Itulah hijab dia. Nabi Allah Musa dia tak dapat nak tengok Allah. Dia tak nampak Allah. Kerana ada tabir, ada hijab. Hijab itulah yang dia nampak, suara daripada arah pokok dan cahaya tu. Itulah kisah Nabi Allah Musa. Jadi, untuk dapatkan maklumat lanjut jenis-jenis wahyu, pasal malaikat ni pula dia ada banyak jenis pula. Macam mana malaikat tu datang? Yang ini, tuan-tuan ikuti kelas pada hari Khamis akan datang. Waktu belajar surah Al-Alaq, saya akan terangkan dengan terperinci jenis-jenis ataupun cara-cara wahyu Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Kita akan ceritakan pada surah Al-Alaq. Jadi ikuti kelas pada hari Khamis petang, jam 3 petang. Jadi kita nak ambil tentang tabir. Okay, jelas tentang Nabi Musa ni. Okay, kita lihat lagi ayat lain. Okay. Kalau kita rujuk dalam ayat lain, dalam suratul Baqarah ayat 253, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita. Kan? Allah kata, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu, kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Okey, Allah Ta'ala ayat ni lah dalil
nak menunjukkan bahawa 25 Rasul ini sebenarnya dia tak sama darjatnya. Semua Rasul, tapi darjatnya di sisi Allah itu ada beberapa kelebihan. Maksudnya setiap Rasul ni dia ada kelebihan dia. Allah sebut ni dalam ayat nombor 253. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut di antara contoh perbezaan antara Rasul dengan Rasul, Allah Ta'ala kata apa? Minhum man kallamallah. Allah kata antara membezakan Rasul dengan Rasul ni, Allah telah berkata-kata dengannya. Maknanya ada Rasul, Allah Ta'ala guna malaikat sampaikan wahyu. Allah tak berbicara secara langsung. Tapi ada Rasul, Allah Ta'ala berkata-kata secara langsung dengannya. Ayat ni juga menyebut tentang siapa? Tentang Nabi Musa. Maknanya ada Rasul, dia tidak dapat bercakap direct terus dengan Allah. Dia menggunakan malaikat. Ada Rasul tak? Allah berkata-kata dengannya. Salah seorangnya adalah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tetapi ada lagi Nabi lain yang dia berkata-kata juga dengan Allah. Cuba tengok nota berikutnya. Kalau kita baca ayat 253 ni, Al-Imam Ibnu Kathir, beliau mengatakan Allah berkata-kata kepada para Nabi secara langsung ni, sebenarnya bukan Nabi Musa je. Dia kata ada dua lagi Nabi. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam kita sedia maklum. Kan? Nabi Allah Adam juga, dia berkata-kata dengan Allah. Kan secara langsung. Nabi Musa, sudah pastilah. Lepas tu satu lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ada yang bertanya. Nabi Muhammad pula macam mana? Dia berkata-kata tak dengan Allah? Jawapannya iya. Tetapi kita tak jumpa maklumat itu di dalam Quran. Tak ada. Dalam Quran Allah tidak menyebut Allah Ta'ala berkata-kata secara langsung Nabi Muhammad. Dalil yang kita boleh ambil adalah daripada hadis. Hadis mana? Hadis yang cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Itulah hadis dia. Yang menunjukkan Allah berkata-kata secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidaklah seperti Nabi Musa. Kerana Nabi Muhammad ni banyak juga menggunakan malaikat. Tapi Nabi Musa tak. Nabi Musa memang secara langsung dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad, ingat tak? Waktu Nabi naik kat Sidratul Muntaha. Ada pokok yang besar. Dia punya daun dia seperti daun labu tu. Kat situlah Nabi dia berkata secara langsung dengan Allah. Hijabnya kat mana? Kerana Nabi Musa, pokok yang Allah sebut Suratul Qasas tu, maka Nabi Muhammad SAW dia dekat Sidratul Muntaha. Tu dalil dia. Tetapi Nabi Musa ni dia dikenali sebagai kalimullah. Para ulama tidak menyebut Nabi Adam adalah Nabi berkata-kata dengan Allah. Nabi Muhammad pun tak sebut macam tu. Tetapi dia lebih sinonim. Panggilan Rasul yang berkata-kata dengan Allah adalah Nabi Musa. Macam kita baca tadi ayat ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Walaupun Nabi Adam pun berkata-kata dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata-kata langsung dengan Allah. Tapi kenapa Nabi Musa lebih sinonim dengan maklumat tersebut? Para ulama ulas macam ni. Okey, para ulama ulas macam ni. Nabi Allah Adam memang dia pernah berkata-kata dengan Allah secara langsung. Tetapi waktu itu ia berada di dalam syurga. Di langit sana tu. Kalau Nabi Muhammad pun sama juga berkata-kata secara langsung dengan Allah ketika mana Isra' dan Mi'raj di langit. Tapi Nabi Musa tak. Nabi Musa dia berkata-kata dengan Allah ketika mana? Ketika dia berada di atas muka bumi.
Berbeza tu berkata ketika memang dia hidup. Secara kalau Nabi SAW, Nabi pun pergi Isra' Mi'raj dengan ketika Nabi sedar, dengan jasadnya, dengan rohnya, bukan mimpi. Tetapi dia tak sama macam Musa yang dia berkata-kata dengan Allah di muka bumi. Sebab kerana kelebihan itulah Nabi Musa lebih sinonim dengan Rasul berkata-kata dengan Allah. Itu memang pangkat dia, itu memang gelaran dia. Kalau macam Nabi Muhammad, gelaran dia khusus contoh. Dia kata Nabi Muhammad ini adalah penutup bagi segala Nabi. Itu dipanggil panggilan yang khas. Macam Nabi Musa ni, panggilan dia adalah kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah. Tetapi bukanlah menafikan ada Rasul lain yang pernah berkata-kata secara langsung dengan Allah. Ini dalil. Dalil apa? Surah Al-Baqarah ayat 253. Okey, jelas. Faham tentang maklumat tersebut. Okey. Kita lanjutkan lagi. Saya nak kukuhkan lagi yang Nabi Musa ni memang dia lebih sinonim dengan panggilan Rasul yang berkata-kata dengan Allah. Semua Nabi-Nabi tahu maklumat itu. Okey, kita tengok. Yang gambar saya tunjukkan pada tuan perempuan ni, ini adalah carta ahli hadis pasal syafaat di hari akhirat. Di hari akhirat, ketika matahari terik di atas kepala, maka ada manusia nak minta para Nabi ni tolonglah supaya jumpa Allah, minta kepada Allah cepatkanlah hisab ni sebab terlalu panas, tak mampu nak tanggung. Maka mereka carilah Nabi-Nabi, jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Okey, tetapi ketika mereka jumpa Nabi-Nabi ni, mereka menggelar. Nabi Adam, dia ada gelaran dia. Dia ada keistimewaan dia. Ketika jumpa Nabi Nuh, disebut keistimewaan dia. Tetapi ketika jumpa Nabi Musa, apa yang Nabi sebut? Ni Nabi SAW sendiri menyebutkan hadis ini di hari akhirat. Maka daripada hadis tu, kita akan dapat tahu Musa ni, dia punya gelaran dia apa? Dia keistimewaan dia apa? Jadi kita tengok hadis tu. Saya bawa hadis pasal Musa saja. Ketika mereka menemui Musa alaihi salam, lalu manusia tu kata dekat Musa. Dia kata apa dekat Musa? Dia kata, ya Musa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lepas tu mereka kata lagi, apa kelebihan Musa? Faddalakallahu birisalatih. Allah telah mengutamakan engkau dengan risalahnya. Wa bikalamihi 'alan nasi. Kat sini dia punya point dia. Dan kalamnya melebihi manusia lain. Kalamnya tu maksudnya Allah berbicara dengan Nabi Musa melebihi manusia yang lain. Tak sama macam manusia yang lain. Daripada hadis ini, Nabi SAW sendiri mengatakan nanti manusia jumpa Musa di hari akhirat, manusia akan mengatakan, Musa, engkau ni berbeza dengan manusia yang lain. Engkau ni Allah Ta'ala berkata-kata dengan engkau. Di sini dalil dia juga. Ini adalah hadis yang sahih ni, hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah maklumat yang kita dapat belajar daripada penerimaan wahyu oleh Nabi Allah Musa. Tetapi fasa 2 ni, ini adalah permulaan wahyu yang pertama. Nanti kita akan belajar pada fasa yang berikutnya, kita akan tahu macam mana Musa dia dapat kitab Taurat. Masa kita belajar dia dapat kitab Taurat tu, selama 40 hari tu, 40 malam tu, nanti kita akan dapat belajar satu lagi maklumat. Macam mana wahyu itu Allah Ta'ala bawa turun kepada para Nabi. Tuan tunggu maklumat tu, nanti tuan akan dapat maklumat yang lengkap. Wahyu ni macam mana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Memanglah Allah Ta'ala tu berbicara, tetapi kita akan tahu macam mana kitab, bukan wahyu tu kitab lah. Macam mana Nabi Allah Musa dia mendapat kitab Taurat. Adakah dia dapat sedikit ataupun kitab Taurat tu bentuknya bagaimana? Itu kita
Kita akan bincangkan nanti pada fasa yang berikutnya tentang wahyu. Okey, kemudian malam ini kita akan memperincikan lagi beberapa perkara. Ni saya tinggal dulu, macam agak berat sikit yang ni. Okey, saya nak pergi kepada dekat sini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dia, bukan dia lah, maksudnya kita kalau kita belajar, kita tengok kepada kita nak kupas sudut apa. Okey, dia sebenarnya kita boleh kupas ni dia ada banyak sudut lah. Tetapi yang saya nak utamakan terlebih dahulu dalam kelas kita, pengisian kita Isnin dan Khamis ni memang untuk cerita kronologi terlebih dahulu. Okey, sebab tu kita cerita kronologi dulu. Okey, lepas tu baru kita akan buat perincian dia. Okey, saya tunjukkan contoh beberapa sudut lain yang boleh kita dapat daripada kisah Nabi Allah Musa. Okey, kita tengok sudut. Okey, tadi yang saya sebut awal-awal tadi pengajaran sedikit ibrah dia saja, sedikit tentang ketauhidan, tentang solat, tentang hari kiamat. Lepas tu maklumat tambahan tentang wahyu. Tetapi kali ini kita tengok sudut menganalisis, mengamati penggunaan kalimah, penggunaan perkataan dekat sini. Sebab tu saya tak bawa maklumat ni pada yang minggu yang sebelum ni kerana takut nanti agak bercampur baur. Okey, maklumat ni kita kena beri perhatian yang sepenuhnya untuk kita melihat setiap huruf kalimah perkataan yang Allah guna ni, dia memberi makna. Dia ada mesejnya, dia ada hikmahnya. Sebab tu kalau kita tadabbur, sepatutnya kita memang kena lalui macam ni. Kita dah tahu cerita, kita dah tahu dah dia punya maksud ayat tu. Tapi kalau kita dalami lagi contoh. Okey, cuba lihat pada bulatan yang saya warnakan merah pada perkataan innani. Innani maksudnya adalah sesungguhnya aku. Sesungguhnya akulah. Innani sesungguhnya aku. Okey. Soalannya adalah mengapa Allah menggunakan perkataan aku iaitu innani? Sebab biasanya kita jumpa Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya kami. Betul tak kan? Inna. Kita jumpa banyak guna inna. Sesungguhnya kami. Tiba-tiba dalam kisah ni ada pula Allah guna sesungguhnya aku. Kenapa tak kata sesungguhnya kami? Kenapa? Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, kenapa Allah guna kami? Sedangkan Allah itu dia satu. Dia tu esa. Okey, kenapa Allah tak guna kami? Di sini kita kena tahu konteks penggunaan kami dengan aku. Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 14 tu, Allah nak cerita pasal apa tu? Okay, Allah nak bagi tahu kita pasal apa tu? Cuba ayat ni betul-betul. Allah cerita pasal apa ayat 14 tu? Allah Ta'ala cerita tentang tauhid kan? Allah kata, Anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Allah kata, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Di sini maknanya, kenapa Allah tak gunakan kami? Allah gunakan aku, ingat sampai bila-bila. Kalau Allah gunakan perkataan aku, iaitu macam innani, ana kan, kenapa tak guna inna, kenapa tak guna sesungguhnya kami? Kalau Allah guna aku, penggunaan itu dia memang tepat pada konteks ayat tu. Konteks ayat tu apa? Allah ketika mana nak cerita tentang dia itu maha tunggal,
Allah tu Maha Esa, maka kalimah yang paling sesuai adalah untuk menunjukkan keesaan dia, maka dia gunakan aku. Dia guna innani. Dia tidak gunakan inna. Dia tak guna sesungguhnya kami ataupun nahnu kami. Okay, dapat beza. Kalau Allah guna kami, kalau Allah guna kami saja, kalau kami ni dia dikaitkan dengan pengagungan. Kalau Allah guna kami, kenapa guna kami? Kalau Allah guna kami tu maksudnya dari sudut nak menunjukkan keagungan Allah. Tapi kalau Allah guna aku, dia nak menunjukkan dari sudut keesaan Allah. Kalau ayat tu menunjukkan keesaan Allah, ketauhidan, menunjukkan ketunggalan Allah, Allah akan guna aku. Sebab tu Allah tak guna kami. Sedangkan kita jumpa banyak kami. Ketahuilah, ketika Allah menggunakan kami itu adalah sudutnya nak menerangkan keagungan Allah. Keagungan Allah sudut apa? Tengok pada konteks ayat tu. Biasanya kalau sudut penciptaan, kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah akan gunakan kami. Kenapa? Kerana pada penciptaan yang Allah Ta'ala cipta tu menunjukkan keagungan Allah. Sebab tu diguna kami. Tapi dalam isu, dalam perkara mengatakan dia itu satunya Tuhan, maka dia akan gunakan aku. Okey, jelas dapat jawapan. Kenapa tak guna kami pada ayat ni? Kenapa gunakan aku? Okey, itu jawapan dia. Yang kadang-kadang kita tak perasan pun maklumat ini. Okey, kita teruskan lagi. Ada lagi banyak ni. Okey, cuma saya kena susun waktu dan juga silibus dia. Okey, kita tengok. Okey, kemudian cuba kita tengok pada maklumat ni. Saya dah ulas dah minggu lepas. Okey, kenapa Allah bertanya kepada Musa tentang tongkat Musa tu? Okey, Allah Ta'ala tahu tak itu tongkat? Nak tanya. Allah Ta'ala tahu tak yang Musa pegang tu adalah tongkat yang daripada pokok-pokok, daripada batang kayu? Allah Ta'ala tahu kan? Itu adalah tongkat. Tapi kenapa Allah tanya? Jadi kalau kita tadabbur, Allah Ta'ala tanya, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. Ada apa dekat tangan kananmu, wahai Musa? Kan? Tapi Musa dia tak jawab tongkat. Dia sebut pusi tongkat tu. Maknanya Nabi Musa ni, dia nak ambil peluang berkata-kata dengan Allah panjang kan. Allah kata sepatutnya Musa boleh jawab, ini tongkat, ini alfa, cukup. Tapi Nabi Musa dia panjangkan lagi cerita pada tongkat tu. Sedangkan Allah cuma tanya, ada apa kat tangan kau tu? Dia boleh jawab pendeknya, tongkat. Tapi isunya kita nak cari, kenapa Allah bertanya? Untuk apa Allah bertanya? Allah Ta'ala tahu, tapi kenapa dia tanya kepada Musa? Okey. Antara jawapan yang para ulama menyebutkan, kena ingat, tongkat tu nanti akan bertukar menjadi ular. Betul tak? Lepas ni kita akan bincang tentang kalimah ular. Okey. Kenapa Allah Ta'ala tanya tu? Kerana Allah Ta'ala nak suruh Musa mengetahui, okey, bahawasanya pada tongkat tu nanti, maksudnya fokusnya pada tongkat. Betul Allah tanya, kenapa tongkat tu? Bukan bermakna Allah tidak tahu itu tongkat. Tapi Allah Ta'ala nak menekankan bahawa tongkat yang Musa pegang tu akan jadi sesuatu nanti. Sebab tu Allah tanya, itu apa Musa? Dekat tangan kanan kau tu. Dia jawab tongkat. Bukan Allah tanya tu kerana Allah tahu. Tapi konteks cerita ni nak menunjukkan pada tongkat yang dipegang tu oleh tangan kanan Musa tu nanti ada keajaiban. Menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Sebab tu Allah tanya pada tongkat tu. Jelas, itu jawapan dia. Kenapa Allah tanya? Sebab Musa, apabila Musa jawab, maksudnya Musa sendiri tahulah. Tongkat ni dia tongkat yang daripada kayu, gunanya untuk apa, sekian. Lepas tu, Allah Ta'ala tukarkan tongkat yang kayu tu menjadi ular. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu Musa, ular tu bertukar daripada tongkat yang asalnya kayu.
nak menunjukkan bahawa Allah ni berkuasa Musa. Allah Ta'ala ni perkasa wahai Musa. Lepas tu kan tongkat tu kan Allah tukar balik semula menjadi kayu. Itu di antara hikmah. Kenapa Allah Ta'ala bertanya. Jadi kalau orang tanya, kenapa Allah bertanya? Allah tak tahu ke tak? Sebenarnya Allah Ta'ala nak mengukuhkan. Allah Ta'ala nak menetapkan bahawasanya tongkat yang Musa pegang yang kayu tadi tu, tongkat daripada pokok kayu kan, daripada kayu yang kering, dia akan bertukar menjadi ular yang menunjukkan Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Dalam masa yang sama sebenarnya Allah Ta'ala ni, sebenarnya kenapa Allah bertanya? Dia macam ni lah. Macam kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak kukuhkan juga hati Musa tu. Yelah kan Musa nak pergi tengok api. Tiba-tiba nampak, dengar suara. Kan? Maka Allah Ta'ala nak kukuhkan lagi, nak teguhkan hati Nabi Musa. Sebab tu Allah tak terus jadikan tongkat tu ular. Tapi Allah berbual dulu. Berbual tu Allah tanya, ada apa kat tangan kau tu Musa? Dari sudut kita sebut tadi tu lah. Dalam masa yang sama adalah untuk litasbit, untuk mengukuhkan hati Musa. Supaya Musa ni dia tidak terkejut dan sebagainya. Okey, jelas untuk maklumat ni. Okey, kita teruskan lagi. Ada lagi banyak. Okey. Ada yang bertanya sebelum ini. Ada yang tanya. Dalam cerita Nabi Musa, dalam cerita Nabi Musa, tongkat yang bertukar menjadi ular ni, sebenarnya Allah menggunakan 3 istilah. Ular, dalam bahasa Arab, ular, dia dalam kisah Nabi Musa ni dia ada tiga istilah ular. Kadang-kadang Allah guna istilah jan. Dia macam dikaitan dengan jin. Jan. Merujuk kepada ular. Daripada tongkat tu jadi ular, dia panggil jan. Kadang-kadang kita jumpa pada 3 surah tersebut Allah guna perkataan hayyatun. Ular juga. Hayyatun. Tapi ada satu lagi yang Allah guna su'banun. Su'banun ular. Tapi su'banun ni Allah guna pakai istilah su'banun menunjukkan ular, tongkat tu tukar jadi ular, Allah akan panggil ketika itu su'banun. Ini ketika bertemu dengan Firaun secara berdepan. Ini kita akan baca nanti dekat suratul Al-A'raf dengan suratul Syu'ara. Okey. Sebab tu ada yang tanya, apa perbezaan kejap guna jan, kejap guna hayyatun, kejap guna su'banun. Tapi malam ni saya tak nak bagi jawapan. Saya tinggalkan jawapan itu kerana kita belum lagi jumpa ayat tentang su'banun. Nanti waktu kita dah sampai fasa Nabi Musa, dia bertembung dengan Firaun, dengan ahli sihir Firaun. Nanti saya akan jelaskan maklumat ni. Nanti tolong tanya semula. Apakah perbezaan penggunaan kalimah jan, hayyatun dan su'banun pada kisah Nabi Allah Musa? So saya tak bagikan jawapan pada malam ni. Sebab kalau saya terangkan nanti tak tahu cerita su'banun ni panjang. Jadi dia akan makan masa kat situ. Jadi saya tinggalkan terlebih dahulu. Jadi kalau bertanya tu kena sabar, tunggu pada fasa berikutnya. Okey, kita teruskan dengan maklumat lain. Okey, ada sebelum ni yang tanya juga. Saya bukan tak nak jawab. Tapi saya tunggu pada silibus yang pada silibus yang berkenaan baru saya akan jawab. Okey. Kalau kita baca kisah Nabi Musa, kita ada tak jumpa perkataan khabar? Kita jumpa kan perkataan khabar yang Nabi Allah Musa cakap dekat isteri dia, sa'atikum. Kita tengok dekat ayat ni. Kita jumpa dekat ayat ni dah dekat ayat ni. Ada ayat ni. Ni dekat ayat yang contohnya dalam surah Thaha.
Dengan dalam surah Toha contoh, Nabi Musa guna perkataan bi khabarin, khabar. Juga dalam surah Namli, dia guna perkataan khabar. Khabar, macam kita lah, surat khabar. Surat khabar. Kita ambil daripada Quran tu. Surat khabar. Khabar tu apa? Khabar tu adalah berita. Khabar tu adalah berita. Jadi Nabi Musa dalam 3 surah yang kita sebut tadi, ada 2 tempat Nabi Musa mengatakan, kau tunggu kat sini ya, nanti aku pergi tengok api tu, moga-moga daripada api tu aku dapatlah khabar. Khabar tu maksudnya dapatlah sesuatu berita. Berita tentang apa? Berita tentang macam mana jalan nak balik pergi ke Mesir tu. Jadi khabar. Sebab tu ada yang bertanya, apa bedanya khabar dengan naba? Sebab kita pernah sebut ayat tentang naba. Sebelum ini, waktu mula-mula kita cerita tentang pada fasa pertama, ada perkataan naba. Ada yang tanya, tapi saya tak nak jawab dengan lebih detail. Malam ni saya sebutkan. Apa bedanya perkataan an-naba'u dengan al-khabaru? Dari sudut terjemahan, naba'u berita, dari sudut terjemahan khabaru juga berita. Di sini kita kena amati betul-betul. Allah Ta'ala, dia tidak akan mengulangi 2 perkataan sama makna. Dia memang sama makna. Ni pun berita juga. An-naba' pun berita, al-khabar pun berita. Cuma apa bedanya? Ada yang bertanya. Okey. Kalau Allah guna an-naba', ia merujuk kepada berita yang sangat penting. Dan berita itu agung, berita itu besar daripada al-khabar. Maknanya penggunaan perkataan al-khabar, berita yang Allah Ta'ala nak gunakan perkataan khabar ini tidak sebesar, tidak sepenting an-naba'. Okey, dapat beza kan? Beza. Contoh, kalau tanya contoh an-naba', kita tengok dalam nota tu ada. Okey, contoh. Ini adalah suratun naba'. Ayat 1 hingga 2. Kita tengok Allah menggunakan perkataan an-naba'. Okey, ayat 1 Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya tu? Allah menggunakan anin naba'il azim. Allah tak guna anil khabaril azim. Naba' ni berita. Tapi kenapa Allah tak guna khabar? Anil khabar. Allah guna anin naba'. Nak menunjukkan bahawa berita ataupun dalam ayat ni adalah naba'. Naba' tu digunakan tentang berita apa? Al-azim. Berita yang besar. Allah tak guna khabar al-azim. Okey, dapat jawapan dia an-naba'. Naba' digunakan pada berita yang besar, berita yang agung. Pada ayat 1 dan 2 ni, berita tentang apa? Kalau kita baca surah An-Naba', berita tentang hari kiamat. Hari kiamat ni berita yang penting ke, berita tak penting ke, berita itu besar. Kiamat sudah pasti berita yang sangat besar. Oleh sebab itu, nak gunakan berita tentang hari kiamat, digunakan naba'. Allah tidak menggunakan khabar. Okay, kita ambil contoh nombor 2. Okey. Kalau Allah guna an-naba', okey, an-naba' hanya diguna pakai kalau berita-berita besar, berita penting, sangat penting, seperti kisah-kisah terdahulu. Kalau kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para nabi yang terdahulu, Allah Ta'ala akan guna an-naba'. Allah guna naba'. Allah tak guna khabar. Contoh kita tengok. Contoh. Ni surah Hud kita pernah baca sebelum ni. Ayat 120. Allah Ta'ala kata apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba tu naba' lah. Amba'ir rusul ma nutabbitu bihi fuadak. Setiap kisah daripada kisah para rasul itu, kata Allah,
kami beritakan. Maknanya kami ceritakan kepadamu. Maknanya kisah-kisah para rasul yang terdahulu, yang sangat penting kisah itu. Allah menggunakan kami naba. Kami beritakan. Allah tak guna kami khabarkan. Sedangkan makna dia sama je. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran, dia sebenarnya tak sama macam bahasa Malaysia. Sebab tu terjemahan tu dia bukan Quran. Perkataan berita, dia bukan Quran. Yang Quran tu An-Naba atau Al-Khabar. Tapi terjemahnya sama. Berita. Tapi kalau kita tak belajar, kita tidak dapat membedakan. Berita itu besar ke? Berita itu agung ke? Berita sangat penting ke? Kita boleh tengok dari sudut perkataan Al-Khabar dengan An-Naba. Macam kisah Nabi Musa, dia guna juga perkataan khabar. Memang dia ada kaitan dengan para Nabi. Tetapi dekat kisah Musa je Allah guna khabar. Tapi khabar yang Musa cakap dekat isteri dia tu, khabar tentang apa? Berita daripada api tu. Berita tentang api tu tidaklah sebesar berita tentang kiamat. Tidaklah sebesar cerita kisah rasul-rasul yang terdahulu tu. Nampak tak? Walaupun dia perkataan khabar duduk pada kita Musa, tapi tidak sama. Nampak tak perbezaan dia tentang khabar? Okey, boleh teruskan lagi pada maklumat berikutnya. Okey. Tengok satu lagi maklumat di sini. Okey, ni ayat nombor 13, 14. Okey, tengok ayat nombor 14 dalam surah Taha. Okey, tengok ayat dekat sini dulu. Sekejap. Okey, tengok dekat ayat ni. Ayat nombor 13-14 yang saya bulatkan perkataan fastami'. Fastami'. Okey, fastami'. Okey, tengok pastikan baik-baik ayat dia. Ada perbezaan ya. Okey. Kita nak belajar sekarang. Kenapa adanya perintah dengarlah. Dengar tu fastami'. Dengarlah. Kenapa? Kenapa pada ayat 13 nak pergi kepada 14 ni Allah letak perkataan tengah-tengahnya fastami', maka dengarlah wahai Musa. Tetapi ketika kita tengok ayat sebelum ni ayat 11 nak pergi ke 12. Tadi ayat berapa? Tadi ayat 13 nak pergi 14. Ketika Allah Ta'ala sebut pada ayat 14, okey, sekejap, mana ayat dia? Ketika Allah sebut pada ayat nombor 12, tengok ya, tengok yang dekat anak panah warna biru tu. Kenapa ketika ayat 12, ketika Allah perintahkan Nabi Musa cabut kasut dia, okey, Allah Ta'ala kata apa? Ana rabbuka. Allah kata, aku ni Rabb engkau. Fakhla'na laik. Allah kata, maka bukalah kasut engkau. Innaka bilwadi. Allah kata, bukalah kasut engkau kerana sesungguhnya engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Kenapa selepas Allah Ta'ala kata, bukalah kasut kau, Allah tak kata, maka dengarlah. Kenapa ayat berikutnya 14 tu, ayat 13 tu Allah Ta'ala sebut. Ni Allah Ta'ala kata apa? Wa ana khtartuka. Allah kata, dan aku telah pilih engkau. Lepas tu Allah letak sebelumnya, fastami' maka dengarlah. Tapi kenapa ayat nombor 12 tadi selepas Allah kata, aku Tuhan engkau, cabutlah kasut engkau. Kenapa Tuhan tak kata masa ayat tu, Tuhan tak kata, aku telah pilih engkau, maka dengarlah. Maksudnya kenapa tak ada dengarlah pada cabut kasut tu? Dia sama ada dekat sini pun boleh. Kenapa? Maksudnya kenapa Allah tak kata suruh dia cabut kasut dia, Allah kata perkataan dengarlah. Kenapa? Dekat sini kita tengok ayat selepas dia. Ayat selepas kata suruh dengar tu kan dia punya cerita tu penting. Tengok ayat lepas Allah kata, dengarlah.
apa yang aku nak diwahyukan. Kenapa Allah kata suruh dengar? Sebab lepas perkataan dengarlah ni ada perkara yang sangat penting. Sebab tu Allah letak perkataan dengarlah. Ia berbeza dengan suruh cabut kasut. Lepas suruh cabut kasut, Allah Ta'ala kata tempat engkau nak duduk, engkau nak lalu, engkau nak berada kat sini, tempat tu suci. Mana lebih penting? Nak kata tempat itu suci dengan mengatakan Allah itu adalah la ilaha illa, mana lebih besar, mana lebih penting? Dua-dua tu penting, tetapi konteks cerita ayat tu tak sama. Kalau dekat sini pasal wahyu, lepas tu nak kata tauhid Allah, maka Allah Ta'ala letakkan, maka dengarlah. Tetapi ketika Allah nak suruh dia cabut kasut, kerana dia berada di tempat yang suci kan, dia tak sama macam wahyu dengan nak kata Allah tu tauhid. Nampak tak perbezaan dia? Okey, ini baru beberapa perkara. Ada banyak lagi ni. Tapi tak apa, kita buat beberapa contoh saja. Sebab kita bukan nak tujuan utamanya, saya bukan nak masuk kepada analisis ayat itu. Kalau kita masuk pada fasa selepas kita belajar kronologi nanti, baru kita boleh belajar bahasa. Ini saya tunjuk beberapa contoh saja. Okey, last sekali. Bukan last sekali. Ini dua last. Boleh sikit lagi ya. Berat kan? Maksudnya tengok, belajar daripada ayat pun dah dapat banyak belajar. Okey, begini. Maksud saya begini. Cuba tengok ayat. Okey, cuba tengok ayat ni. Okey, cuba tengok ayat nombor 14 perkataan innani yang dalam kotak ni. Innani. Apa beza dengan ayat nombor 12? Ayat nombor 12 Allah guna inni, sesungguhnya aku, ini. Ayat nombor 12. Tetapi ketika ayat nombor 14 Allah guna innani. Dia ada satu ni kat sini. Dia bukan inni tapi dia ada innani. Dia ada dua nun. Ayat 12 dia ada satu nun saja, betul tak? Inni, betul tak? Ni tu satu je. Ni. Kalau kita kata I-N-I, inni lah. Dia ada satu nun, betul tak? Nun ya. Tapi ayat nombor 14 dia ada dua nun. Innani, nani. Ayat nombor 12 dia ada inni. Jadi kalau kita bincang, malam-malam pula tu, ya Allah, boleh tangkap tak tu? Boleh dapat tak malam-malam tu? Dah lah kelas di waktu malam. Kalau pagi mungkin fresh sikit kan? Okey, kenapa? Maknanya kalau orang tanya, selama ni kita belajar, kita jumpa inna, ini, betul kan? Inna maksudnya untuk mengukuhkan, untuk taukid menguatkan, betul tak? Kan? Tetapi kalau ada inna ni, sampai ada dua nun tu, nun ada sabdu, lepas tu nun bari bawah. Apa beza je? Kita kalau kita belajar, kita memang tak perasan pun. Sebab maksud dia sama, sesungguhnya aku, ayat nombor 12, lepas tu baca ayat nombor 14, sesungguhnya aku, sama je. Tapi kalau Al-Quran dia ada dua nun ni, maknanya ayat 14 ni kenapa diguna nun dua kali kat sini? Innani ni lebih kuat lagi daripada inni. Ini tidak sekuat innani. Kenapa? Kenapa perlu ada innani kena lebih kuat daripada ini? Cuba tengok konteks cerita ayat dia. Dekat sini. Untuk menegaskan dari sudut Allah itu, dari sudut penyembahan, dari sudut pengibadahan, dikukuhkan guna dua nun. Innani. Tapi ayat nombor 12 pasal Allah juga. Tapi Allah bagi tahu ana rabbuka. Aku Rabb kamu. Rabb kamu ni dia merujuk kepada Allah tu adalah pengatur, pengurus alam. Dekat ayat nombor 14 ini pasal Allah tu disembah. Mana lebih besar? Cerita Allah Ta'ala tu dia pengatur alam, pengurus alam, pentadbir alam, Rabbuk,
dengan mengatakan Allah itu satu-satunya disembah. Tentulah dia macam ni, dia mudah je macam ni. Ayat macam ni. Ayat nombor 12 ni dia macam Al-Fatihah tu. Rabbul Alamin. Okey, tapi ayat nombor 14 ni macam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana lebih besar kedudukan ayat yang kata Allah ni Rabbul Alamin dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan pasal tauhid, cerita tentang penyembahan, pengibadahan. Berbeza dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu penting juga. Tetapi kalau kita belajar dari sudut sifat Allah, nama dan sifat Allah, ramai orang mengaku Allah ni adalah Rabbul Alamin. Allah pencipta sekalian alam. Allah ni dialah yang mentadbir sekalian alam. Tetapi ada juga orang yang tidak menyembah Allah yang satu. Itulah bedanya. Menyembah dari sudut penyembahan, pengibadahan Allah satu tu lebih penting hanya jika mengaku Allah itu yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia. Orang-orang Arab musyrikin, mereka percaya Allah tu menciptakan manusia, Rabb, mengatur, tapi mereka menyengutukan Allah. Jadi, perkara yang penting pada penyembahan. Oleh sebab itu kita jumpa innani ditambah 2 nun, berbeza dengan inni. Okay, dari sudut konteks ayat. Berat tak? Faham ke tak faham ni? Boleh ikut tak? Faham Ustaz. Boleh saya tanya Ustaz? Boleh tanya. Maknanya adakah Allah cuba nak bagi tahu yang tauhid uluhiyah ni lebih penting berbanding dengan rububiyah tu? Ya. Okey. Itulah. Sebab dia macam kita belajar Al-Fatihah tu kan. Iyyaka na'budu dengan Rabbul Alamin. Kat situlah. Kalau Rabbu merujukkan kepada rububiyah Allah. Kalau Iyyaka na'budu tu menyebut pada uluhiyah Allah. Berbeza. Tapi kita tahu kepentingan dia ketika Allah memperkenalkan diri dia kepada Musa, macam mana kita nak tahu antara isu penting tentang Allah kat mana? Tengok pada innani dengan inni. Kita mungkin tak perasan pun sama je. Ana rabbuka pasal Tuhan juga. Anallahu la ilah pasal Tuhan juga. Tapi kat sini kan lain sikit. Kandungan ni pasal tauhid ni. Kalau kita hanya mengaku Allah tu pencipta alam, Allah tu mengatur alam pada Rabbu kan. Tapi kalau kita syirik Allah, tetap kita tak selamat. Okey, kat situ jelas Okey, ini saya tunjukkan ni saya nak kongsi beberapa maklumat yang perlu kita belajar lagi lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya cukuplah untuk malam ni saya bagi maklumat ni je. Saya tak nak terlalu mendalam sangat sampai kita rasa berat nak faham kisah Musa ni. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita belajar dulu kisah Nabi Musa, cerita dia yang betul macam mana sampai habis. Kalau kita nak masuk round yang kedua, pusingan kedua nanti, baru kita bincang secara detail balik daripada pasal 1 tu, kalimah by kalimah, kenapa didahulukan. Itu kita kena masuk pada fasa yang kedua. Jadi saya tak nak saya kongsikan semua maklumat menyebabkan nanti takut nanti kita rasa bebannya nak faham kisah Musa ni, beratnya nak faham Quran ni. Jadi saya tak nak macam tu. Dari sudut psikologi pun, kita pun kena mengambil kira psikologi kita juga. Kan? Nanti kan nampak Quran ni, kadang-kadang sebenarnya Quran ni senang je nak faham. Tapi kenapa kita rasa susah? Kadang-kadang kesilapan kita belajar ataupun pada pengajar. Semua maklumat nak bagi dalam satu masa. Sampai kadang-kadang rasa berat je nak faham. Tu tak faham tak maksud dia. Jadi saya tak nak macam tu. Saya tak nak saya sebagai pembimbing, penyampai, tuan-tuan rasa Quran dia rasa payah je nak faham. Jadi saya tak nak macam tu. Tambah lagi waktu malam.
Jadi kita tak nak orang nampak bahawa nak faham Quran ni payah. Sebenarnya tak, Quran ni senang je. Kalau payah tu, dia mungkin pada pedagogi mengajar. Mungkin daripada susunan cara nak sampaikan maklumat. Dia sebenarnya mudah je Quran ni. Siapa kata Quran ni susah, ada something wrong lah. Dia mesti macam tu. Jadi saya nak sebutkan maklumat ni supaya nanti pada pusingan kedua, waktu kita dah habis belajar kisah Musa yang 6 pasal, mungkin kita boleh masuk dengan lebih mendalam. Jadi saya tak kongsikan maklumat ni waktu siri pertama. Yang seperti ini. Siri pertama tu saya tunjulkan dari sudut ibrahnya banyak. Tapi pada fasa 2 ni saya sebutlah sedikit maklumat tentang maklumat ni. Ya, moga-moga minta maaf ya kalau agak berat untuk kita mengikutinya. Ya, moga-moga jelas kita nampak rupa-rupanya banyak lagi kita kena belajar. Bukan sekadar nak tahu fakta kisah. Bukan sekadar yang itu. Tetapi Al-Quran ni luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah last sekali. Saya tutup last sekali ya, cukuplah last sekali yang ni. Dengan banyak-banyak sangat. Okey. Last sekali saya nak sebut kalimah ni. Ni last sekali. Moga-moga dia tak berat ya. Saya pun risau juga ni waktu saya buat, patut ke tak patut ni nak sampaikan. Selalu fikir macam tu. Okey, begini. Last sekali, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Minta Allah bukakan kita cahaya-cahaya ilmu tu masuk dalam hati kita. Jauh daripada kepayahan. Okey, begini. Ingat tak Musa kenapa dia cari api tu? Dia cari api tu sebab apa? Sebab dia nak cari maklumat. Sebab dia kan tersesat pada waktu malam, betul tak? Waktu malam kan, mana satu jalan yang betul nak pergi ke balik Mesir, betul tak? Sebab tu dia nak cari jalan nak sampai ke Mesir. Maknanya tu tujuan dunia dia, betul tak? Kan dia nak balik kampung dia. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan sebenarnya cahaya yang penting untuk engkau tak nak tersesat jalan balik ke Mesir, sebab tu kau tengok api tu kau cari kan. Kalau kita ni kita tengok Allah Ta'ala tukar. Maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita rupa-rupanya cahaya yang Nabi Musa takut tersesat nak cari jalan balik ke Mesir itu, dia tidak sepenting cahaya yang boleh menyelamatkan kita daripada tersesat daripada jalan siratal mustaqim. Kita nampak tak? Sudut tersuratnya Nabi Musa nak tengok cahaya api tu ada kaitan dengan perjalanan dia nak balik ke Mesir. Tetapi rupa-rupanya cahaya yang dia tengok tu rupa-rupanya adalah bukan api. Yang api dibakar dekat kayu dapat unggun api tu. Bukan itu rupa-rupanya. Rupa-rupanya api yang dinampak tu adalah cahaya yang Allah Ta'ala keluarkan daripada Allah, cahaya itu. Rupa-rupanya cahaya yang Allah Ta'ala nak bagi tu adalah utusan wahyu yang Nabi Musa nak bawa manusia, kaum dia, Firaun dengan kaum dia, daripada mereka tersesat dalam bab agama. Sedangkan Musa nak mencari api tu ada kaitan, dia tak nak tersesat, dia nak balik ke sana. Betul tak? Nak balik ke rumah dia. Tetapi Allah tukar di sebalik cahaya yang penting. Bukan cahaya api nak panaskan badan tu. Bukan cahaya api ada orang, mungkin ada orang kat situ. Tetapi Allah tukar kepada cahaya rupa-rupanya adalah cahaya kerasulan. Adalah cahaya hidayah yang Allah Ta'ala nak beri kepada Musa untuk Musa nanti dia pergi menyampaikan dakwah dia. Okay. Jelas tak? Sampai tak maklumat yang saya nak sampaikan? Okey. Cuma pada apa yang saya nak sampaikan ni tuan-puan sebenarnya
perkara tu ada dalam bentuk ayat tu sebenarnya. Tak faham tak? Dia sebenarnya ada dalam bentuk ayat yang Allah Ta'ala cerita. Itu yang saya bulatkan la'ali sa'atikum tu. Mungkin saya kena sambung tengok jam pukul berapa. Ni berat sikit nak kena sambung minggu depan. Tengok mampu ke lagi. Oh dah 10.45, dah berat dah ni. Cukuplah malam-malam ni. Nanti saya sambung minggu depan nak lanjutkan panjang ni dia agak bukan dia tak berat. Cuma kalau kita tak faham ayat Quran, kita baca terjemahan, kita nampak sama je. Kita akan nampak la'ali tu aku berharap, sa'atikum tu. Kita tak perasan pun. Sebenarnya perkataan la'ali dia berbeza dengan sa'atikum. Sebenarnya daripada perkataan tu. Lepas tu kelas akan datang, saya akan tunjukkan kalimah ni. Ya, kita ambil minggu depan hari Khamis ni insya-Allah kita kena tangguhkan malam berat ni untuk malam ni. Saya bimbang dengan kepenatan kita lagi malam lagi penat. Otak kita banyak kelas pula tu. Okey, begini. Pada minggu yang berikutnya mungkin kita boleh kalau tuan-tuan nak, mungkin nanti tuan-tuan bertanyalah pada mana-mana kenapa dia guna perkataan anasa. Anasa ni dia sama macam melihat. Terjemahan kita ni dia bukan kurang tepat. Terjemahan kita ni dia perkataan dia melihat api kan. Dia melihat api ni anasa ni. Kenapa tak guna dia ro'a? Dia melihat. Kenapa guna anasa? Kalau yang terjemahan Buya Hamka lagi bagus. Dia lagi tepat dekat tafsir Hamka. Dia melihat ni sebenarnya anasa ni dia lebih tepat macam ni. Dia melihat dengan hati yang senang, lenang, dia rasa lega. Itu betul. Ya, kalau kita tengok pada ayat ni macam melihat, macam nampak je lah nampak. Dia nampak api. Tapi perkataan anasa ni, dia lebih lagi daripada sekadar melihat sebenarnya. Dia lihat ni macam, dia lihat tu macam hati dia gembira. Dia macam tu. Hati dia jadi lega sangat. Tapi macam mana kita nak tulis dekat terjemahan tu? Macam ni kita nak kata, dia melihat api. Kita nak masukkan perasaan dia ketika melihat api tu. Itu yang susah nak diterjemahkan. Tapi kalau orang belajar perkataan anasa tu, dia akan dapat maklumat tu. Tuan faham tak maksud apa saya nak sampaikan? Kita melihat, sama je melihat. Tapi ada kali kita melihat je. Tapi melihat Nabi Musa kepada api itu, melihat yang dia bukan sekadar lihat dengan mata, tapi hati dia rasa lega, senang sangat, gembira sangat. Tapi macam mana kita nak letakkan pada perkataan melihat api itu, perasaan lega tu? Itu yang saya baca terjemahan ni macam, kalau kita tak belajar, memang kita tak dapat menghayati apa yang Musa tu melihat. Kita jelas tak maksud saya? Okey. Daripada Musa sebut tu nanti, kenapa maksudnya macam ni? Musa melihat dengan senang hati tu, kalau kita tengok logik, kalau kita bandingkan api biasa, tak kalah sampai rasa lega. Tapi sebenarnya api tu adalah cahaya yang kita akan belajar nanti. Okey, insya-Allah kita belajar minggu depan lah ya. Berat sangat ni, saya bimbang berat juga. Okey, insya-Allah. Saya buka 1 atau 2 soalan, minggu depan kita belajar. Guna nota yang sama dan nanti saya bagi nota tambahan sedikit sebanyak insya-Allah pada minggu depan. Okey, boleh ikuti tak? Boleh faham tak? Nampak tak ruang mana yang kita boleh belajar lagi, sudut mana yang perlu kita dalami lagi, sudut mana yang perlu kita amati lagi. Dia bukan sekadar kisah je. Tetapi ada banyak maklumat. Saya bimbang orang tengok tajuk tu kronologi, saya dah tahu dah kronologi ni. Mungkin orang nampak dekat situ, kronologi tu. Tapi sebenarnya bukan sekadar kronologi yang kita nak bentangkan ni sebenarnya. Okey. Okey, jelas ya? Okey, ada pertanyaan tak? Saya bimbang berat, minta maaf ya. Okey, ada yang bagi apa betul. Sekejap ya. Okay. Minta maaf condition saya. InsyaAllah dia lebih baik condition ni kan.
Ada penerangan tak lebih mengenai suara Allah tu? Suara bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Tapi suara tu suara lah, suara. Macam kita bercakap suara. Cuma kita tak boleh samakan suara tu macam suara kita. Dia suara. Tapi suara tu garau ke, lembut ke, halus ke, kita tak tahu. Tapi kalau sebut berkata-kata tu memang bersuara. Wallahu ta'ala alam. Tu saya tak boleh nak jawab kat situ. Wallahu ta'ala alam. Kita ulas pada minggu depan, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Cara verbal ada tak? Sebelum kita tangguhkan? Ustaz, Ya. khabar, naba dengan kisah ada beza tak? Dengan nakusu dengan an-nabaul azim dengan khabar tu. Okey. Al-Qissah dia termasuk di dalam An-Naba. Faham tak? Kisah, macam kisah yang terdahulu merupakan satu maklumat yang sangat besar di dalam agama. Jadi kisah itu merupakan, kita sebut tadi berita kan? Dalam banyak-banyak berita yang agung tentang akhirat. Dalam banyak-banyak berita yang agung, yang sangat penting tentang Al-Qissah. Al-Qissah yang lepas-lepas, itu maksudnya. Faham? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Okey, boleh ikut ya. InsyaAllah pelan-pelan kita belajar. Pelan-pelan kita belajar. Ya, steady, slow and steady. Okey, ada soalan lain? Kalau ada mana-mana pembetulan pun boleh bagi tahu. Kalau ada nak kongsikan mana maklumat yang tuan pernah belajar pun boleh juga. Kita sama-sama belajar. Tak semua saya tahu. Saya pun banyak lagi belajar. Nak juga belajar pada tuan-tuan. Okey, kalau ada salah, tersilap maklumat, tolong bagi tahu ya. Boleh PM saya, boleh letakkan di FB Academy bahagian komen dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis nanti. Masih lagi ada beberapa sedikit lagi bahagian untuk kita terangkan. Apa beza la'ali dengan sa'atikum. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu depan. InsyaAllah mohon ampunan maaf atas kelewatan. Kita bermula dan atas kelewatan juga menghabiskan pengisian kita pada malam ini. Semoga Allah berkat pengisian kita pada malam ini. Allah menambahkan kefahaman, menambahkan minat kita untuk lagi belajar, minat kita untuk kita teruskan pengisian pada yang berikutnya. Mohon kita istiqamah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum umraka Ustaz. Wa iyyakum. Selamat malam. Selamat meneruskan ibadat ke hujung bulan Zulhijjah. Assalamualaikum.